Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi malam ni hamba pilih tajuk kemudian bawah ni itu sementara bicara tajuk apa yang kita akan bicara seterusnya. Jadi malam ni hamba cek tengok Ustaz Suratminya dia ambil fiqh muamalat dan ekonomi. Jadi banyak jugalah permintaan supaya bicara awal daripada bab fiqh. Jadi beginilah. Sementara ni kita bicara ambil muka surat 38 dan 38. Lepas tu kita ambil turutan dia lah 38 sambung hari itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Kitabu ahkamit taharati. Kitabu ahkamit taharati ini satu kitab pada menyatakan hukum-hukum bersuci. Di bawah hukum taharah ni, taharah dia berada di bawah ibadat. Dia fiqh ni ada 4 ibadat, munakahat perkahwinan, muamalat ekonomi, keempat jinayah. Hak ibadat lah yang paling lebar, yang paling banyak, yang paling panjang perbincangan. Dan hak bab fiqh ibadat lah di antaranya bab yang kita ni duk sakut paut tiap-tiap hari kita. Dan hak paling panjang perbincangan. Sama lah seperti hukum taharah ni bersuci. Hamba percaya adik kakak bapa biasa dengar bab bersuci ni, ada yang pandai, ada yang tak pandai, ada yang sama-sama. Bukan sama-sama, samar-samar. Faham tak faham? Benda ni besar. Jangan ingat benda ni benda kecil. Pasal kalau ibadat ni salah satu daripada 4 perbincangan fiqh, ibadat ni merangkumi solat, puasa, zakat, haji, masuk berlaku. Daripada bab suci, semaya, puasa, zakat, haji, ini termasuk di bawah ibadat. Jadi seperti kitab hukum taharah ni pada menyatakan hukum bersuci ni, betul lah kita ni kalau boleh nak bicara bab semaya selalu. Tapi proses untuk semaya itu jauh lagi. Biarlah kita semaya dah pun dah merangkumi bab bersucinya. Bersuci masuk belakalah. Permasalahan lelaki, permasalahan perempuan, insya-Allah kita akan bicara daripada masa ke semasa. Jadi bab bersuci ni dia benda penting. Pasal bab bersuci ni melibatkan sah tak sah semaya, sah tidak sah puasa, sah tidak sah zakat, sah tidak sah haji dan umrah.
Dia masuk belaka di bawah ini. Maka lalu itulah pengarah sebut Kitab Ahkamit Taharati, artinya makna kitab itu nama bagi jenis kitab-kitab itu perkataan Arab. Bahasa Melayu kitab tu ialah nama bagi jenis, bagi perkataan, jenis ini bagi perkataan yang terkandung di dalam kata kitab tu beberapa hukum. Sebut kata kitab berarti satu perkataan yang terkandung di bawah perkataan kitab tu beberapa hukum. Terkandung beberapa hukum. Nah, kitab kita ni lebar panjang. Alhamdulillah lah. Dah kita bicara dah habis dah berakidah. Hamba rasa tak sambung dah lah. Dan Syekh Wazir pun berakidah juga dah. Baik. Dan makna taharah tu sesuatu yang diperbuatnya dengan taharah mengharuskan sembahyang. Apa taharah? Taharah tu iaitu satu perbuatan untuk mengharuskan sembahyang. Satu perbuatan untuk mengharuskan sembahyang, untuk sembahyang itu dibenarkan. Bersuci-bersuci ini ialah perbuatan untuk membenarkan sembahyang. Semaya tak dibenar oleh syarak. Kalau sekiranya bersuci itu tak betul. Ni kau gilah dah. Maknanya taharah tu iaitu perbuatan yang dengan dia mengharuskan sembahyang, yakni membolehkan kita sembahyang. Dan umpama sembahyang iaitu haji, umrah. Kalau kita tak tahu bab taharah, macam mana nak sembahyang, macam mana nak haji kita, umrah kita. Kerusuh haji dan umrah tu 17 siri umpamanya tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Dalam rukun Islam yang 5 tu, kalau kita bilang, pertama mengucap 2 kalimah syahadat, semaya nombor 2, puasa nombor 3, zakat nombor 3, haji dia nombor 5. Apa tak haji nombor 1, nombor 2. Maknanya nak jadi kepada wajib, nak jadi kepada haji ni diterima, mestilah semaya orang tu Tuhan terima dulu. Puasa tu orang tu Tuhan terima, zakat orang tu Tuhan terima. Duk nombor 5 ni hak sempurna belaka dah. Orang telah sempurna semaya, puasa dan zakat dia. Tak tambah sekali bab bersuci lah. Bab mana bab ibadat dia tu. Bab semaya. Kalau semaya, pasal sebahagian daripada perbincangan haji itu ada hubung kait dengan semaya. Terutama kali bab bersuci lah. Kalau pergi kursus haji, minggu pertama duk main, gapo 2, 3 tahun mana lagi. Bab suci kalau kita nak berjalan belaka tak ada. Tak ada. Hak paling payah bagi hamba haji ni kah ialah tawaf dengan bersuci lah, hak payah sekali. Orang kita buat cincai-cincai gitu ya bab suci ni. Bab najis, uruskan najis dan sebagainya. Ni benda besar ni. Nanti kau tengoklah dah. Kita kau bicara ni. Kalau mau tumpu sini bicara, belakang tu rugi pula. Tak rugi makna tinggal banyak. Dan umpamanya daripada mengambil wudu, daripada iaitu bersuci itu perbincangannya daripada mengambil wudu, air semaya, atau mandi hadas, atau tayamum, atau menghilangkan najis. 4 perkara.
kita akan bincang sebelum semaya, iaitu cara pelaksanaan wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Duduk gelewak kitanya menghilangkan najis lah. Ini gelewak sangat. Maka tatkala adalah air itu pegawai, yakni alat. Pegawai ni bahasa, istilah lama. Pegawai ni mana peralatan, mana alat. Air itu adalah alat bagi taharah, alat bagi bersuci. Macam mana kita nak hilangkan najis? Apa alat dia? Alat dia air. Tu alat kita nak suci. Masa kalau adik bapak belajar betul-betul alim dah fiqh ni. Alim nak ingat. Tak faham tanya. Nak ingat ya, alim dah. Tak syarat masuk universiti. Tak syarat masuk pondok hak tulur dah belaka. Hak duk ngajar sini pun mai situ ya belaka. Mai situlah belakanya. Sekolah. Maknanya masjid pun samalah. Tak faham tanya. Tak yalah tanya dah. Banyak dah ilmu dalam ni. Baik. Air itulah alat bagi taharah, alat bagi bersuci. Maka disebutkan dia kan air dahulu daripadanya. Daripada bersuci kemudian pengarang ni dia suka bincang bab air dulu. Bab alat untuk bersuci dulu. Jadi kita maklum air atas dunia ni macam-macam, banyak air. Air minum pun macam-macam minum. Air hak semula jadi Allah Ta'ala cipta tu macam-macam lah, banyak. Bermula air yang harus, maknanya air yang sah, air yang dibenar bersuci. Ia dengan air itu 7 namanya. 7 jenis air. Hak boleh kita guna pakai untuk bersuci. Untuk menghilangkan najis. Untuk membolehkan kita semaya. Dan ambil air semaya pun samalah. Dan untuk nak siram benda-benda najis pun dengan 7 jenis air. Pertama, air hujan yang turun daripada langit. Air hujan. Kita ni makruf. Tahu belaka, kenal belaka air hujan. Waktu daripada langit ni. Kita di Malaysia ni hujan banyak. Negara Arab berapa kali setahun hujan. Mekah, Madinah banyak sikit hujan nak banding dengan Mesir. Mesir keteruk lagi. Kau Afrika kau payah nak kena. Kalau setahun tu mungkin 2 kali ya hujan lebat. Mesir mengingat dulu. Kalau macam Jordan dia lain. Negara sejuk banyak juga. Pasal nak jadi salji tu mari daripada hujan yang tidak berhenti. Tak berhenti. Biasa hujan lebat 3 hari. Hujan lebat ni musim bulan 12, bulan 1 lah. Hujan lebat tak berhenti 3 hari. Allah Ta'ala turun hujan manik, hujan batu, popeng putih atas jalan. Kena tak kepala atas telinga, rasa tebal kat telinga kena ya. Sembuh atas kata peng bunyi. Lepas tu Allah Ta'ala kirim turun kapah putih turun kat atas kepala kita, salji. Salji. Sebuah kapah tu kena atas baju, tak kira mana tu. Tu dah. Sebab kita tak ada hal lagu tu. Satunya air hujan, keduanya air laut, yakni air masin, air laut. Boleh bersuci. Tak nak kata duduk di Asia, di Malaysia ni, air sebagai alat bersuci tu banyak sumber, banyak tempat kita boleh dapat. Air hujan banyak. Air laut, jalan nak pergi ke Terengganu mana. Banyaklah air laut. Pas berapa orang masuk tu Zuhur, berhenti tepi laut, ambil esmeng air laut. Berapa orang? Tak ada saya rabuk pun. Pakai cari tanah jangan hak ni juga ni. Tanah masjid juga. Air laut boleh guna. Nak guna. Sedap guna air laut. Belengah tabir. Tak sedap, tak selesa air laut ni.
Kamu ingat kalau kita naik kapal laut, tak tahu lah ni, dulu 3 hari kita naik, 2 hari tu air tawar. Dia bawa bekal air 3 tu kat, Masya Allah, sepenuh perambak. Rambut pun minyuk, tubuh pun berming, basah belengah, Allah tak sedap se'er. Dia ambil air laut pula masuk. Tak ada orang nak mandi mana, dia bahaya laut kan. Tak segar lah manusia, kena air laut. Bukan kapal di Malaysia, luar negara. Baik. Ketiga, air sungai. Alhamdulillah, Malaysia ni ada semerata tempat sungai. Pun orang tak berhenti betul? Orang nampak sungai ambil sembahyang, tak ada lah. Nak cari surau masjid. Kalau sungai ada, laut ada depan, kalau terjadi masjid tak jumpa, sah tak sembahyang gitu tu. Tak berhenti pun. Padahal air laut boleh. Siapa dia nak situ? Air sungai, siapa dia nak ambil? Tak nak cari masjid. Pas kita, negara kita ni kemudahan masjid berlana-lana, bertaburan, surau bertaburan, stesen minyak pun banyak tempat sembahyang sekarang ni. Mana-mana boleh kata kalau besar, syarat dah dia ada pom minyak. Pom minyak, tempat sembahyang dia ada. Syarat dah lah ni. Alhamdulillah, tempat sembahyang itu mudah. Dan kita jalan atas raya mana-mana ini, jarang kita jumpa ada hamba Allah parking kereta hapas jadah ke kain, tak ada, tak jumpa lah ni. Ada kita jumpa? Tak ada. Masjid itu ala nak berhabis azan tu dia jumpa 5 masjid dulu. Ban di Lampuri tu, azan Lampuri nak sampai Kota Baru, tak ada habis lagi azan. Jujuk-jujuk masjid berjalan. Masjid pun besar-besar berlaku dalam ni. Dia besar-besar berlaku tengok besar. Siapa nak singgah nak masuk masjid pun tak berani, comel sangat masjid. Masjid hak comel lah ni kat Muhammad tu. 11 juta tak siap lagi. Cuba naik otobel. Lenggok pula. Nak bawa. Kubah batal. Itulah. Kubah batal. Siapa ke atas tembok dia buat menara besar. 11 juta tak cukup lagi. Teras semaya sekali lagi mana kata comel. Hamba tak masuk lagi. Kata comel dengan perhiasan dalam, Masya Allah. Lagu mana? Tak ada nak masuk lah. Masih Covid-Covid ni. Baik. Air sungai, parit air, tali air, dalam belakang tu termasuk air sungai. Keempat, air telaga, air perigi, boring ke, air telaga ke, yang keluar daripada bumi itu, bukan bom, bumi. Ada yang keluar daripada bumi, yang keluar di bumi mata air. Yang keluar di bumi itu ada mata air situ. Alhamdulillah lah, kita duduk di Asia ni, Malaysia, Kelantan pun gali semeta itu air. Tanah Harak ni kalau bawa gali 30 kaki tak ada air lagi. Kering kotor lagi. 40 kaki tahu mana air lagi. Sebab tu peling negara dia jari, peling. Tak ada dia gali dengan kereta tarik naik. Betul. Tak ada peling-peling pun dia bina bangunan 20 tingkat, tak ada. Lainlah bangunan hak di Dubai tu lainlah. Hak tu di tengah padang pasir. Kemudian kelima, air ain, iaitu yang keluar daripada umpama bukit. Air ni mata air lah, hak keluar daripada umpama bukit tu. Air mata air. Inilah bijak hebatnya Allah SWT. Atas bukit tu, kalau kita nak mikir Gunung Stone tu lah, mari mana air? Daripada atas pucuk lagi, mari mana air? Nak mikir tak dapat belakang kita tu. Bawah tak apalah, nak atas pucuk tu. Kalau gitu gunung-gunung tu yang buat bukit tinggi ni umpama taki air. Taki air. Hebat Allah Ta'ala cipta. Kalau macam bukit
air tu matahari bertubik kat celah-celah akar kayu. Sebab tu Thailand lah, dia tak benar tebal pohon kayu. Kebetulan balok tak ada kata dia. Nak tebal balok pak dia, pohon kayu bukit pak dia. Nak minta kebenaran, polis tak bagi. Semuanya gitulah. Semuanya gitulah. Dah kampung pun tak benar. Cuma kan nak tebal curi-curi pun kena report jugalah. Report maklum kepada orang-orang besar kampung tu. Dia tak gagil. Dia tak. Aku percaya dia. Mana air tu tubik daripada celah-celah banir kayu. Dia menyebabkan banjir. Itu kepercayaan dia, ikut dia lah. Tengok bukit lagu mana. Macam banjir besar 2014. Hak banjir pun banjir. Kita lebih tu tinggi jugalah. Hampir separuh banjir dulu juga air naik. Abang tanya mana air main? Bukit celah bukit ke celah batu tu air tubik. Air tu celah batu lagi. Hak empang tapi celah batu tu air tubik juga. Tu. Maknanya air yang keluar daripada mata-mata air. Keenam, air embun. Air embun, air salji pun samalah. Ketujuh, air hujan batu. Sama lah tu, air hujan batu. Hujan lah juga. Hujan manik, hujan batu, lepas tu dia jadi cair. Keduanya, turun dari langit. Dan air hujan batu, keduanya turun dari langit. Kedua embun dan hujan tu, hujan batu tu turun daripada langit, dan hasil ia air yang habis kata 7 jenis air. Kalau kita nak bilang gini lah senang. Pertama sekali air hujan, air sungai, air laut, air mata air, air telaga lah. Air salji, air embun. Kita kalau air mata air tu ledah air telaganya. Tu bila lah lebih kuasa ni berkata air embun, air hujan, salji, masuk jadi 7 air semua. Dan hasil air yang 7 ini kembali ia kepada 2. Hak 7 tu kalau kita buat cara kesimpulan 2 kategori lah. 2 jenis. Itu air yang turun daripada langit. Dia bila air tu daripada langit, air hujan, air salji, air hujan batu, air embun apa, tu daripada langit. Atau air yang keluar daripada langit, air yang turun daripada langit, atau tu makna dan air yang keluar daripada bumi. Air keluar daripada bumi termasuk air sungai, air laut, air mata air bukit tadi. Hak selain daripada ini tak boleh buat bersuci, termasuk air buah-buahan, air pokok-pokok, batang pokok, air akar kayu tak boleh. Air buah-buahan tak boleh. Air perasa tak boleh berlaku. Airnya tak boleh minum, tak apa. Tak boleh buat bersuci. Maknanya air buah-buahan tak boleh, air yang ada perisa pun tak boleh, air keluar daripada pokok pun tak boleh. Kalau air yang keluar daripada celah-celah pokok, celah-celah akar tu tak apa, tu air panggil air mata air, dia tu panggil. Baik. Terus lagi air klorin ke apa? Air klorin pun tak boleh. Tetapi air yang sedikit berbau klorin, supaya kita guna air paip tu tak apa. Tu. Nanti kita bincang kemudian. Atau air keluar daripada bumi, maka apa rupa warnanya, warna air yang daripada asalnya tak apalah keruh ke, kemudian adalah air itu terbagi pula atas 4 bahagi. Kita betik tu. Tak apalah, sikit-sikit pun tak apa. Dia bab suci ni memang dia lebar lah. Hak ni lah pengurusan kita. Hak ni kita akan datang ni bukan untuk ibadat saja, untuk makan minum pun sama. Basuh najis, basuh makanan yang mutanajis.
darah-darah yang melekat pada daging ikan gapo, daging lembu kubah ko, hak ni masuk lebih cepat ni juga ni. Nah, bukan melibatkan ibadat saja, bukan melibatkan makanan daging yang kita makan tu. Baik. Kemudian berpilih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, masih ada lagi. Jadi kita bicara hadis ni panjang sikit lah. Masa pun ada lagi lebih kurang 10 minit. Hadisnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tajuknya ialah hak kita terhadap jiran. Hak kita terhadap jiran. Kita jangan pandai remeh kepada hakul jar, hak kejiranan. Hak kejiranan. Biarlah jiran itu bukan keluarga anak beranak, tapi dia jiran. Apatah lagi dia tu jiran, dia tu keluarga pula. Lebih-lebih lagi. Perlu kepada kita jiran ni. Pasal manusia ni lemah. Kadang-kadang besar fungsi kedudukan jiran ni. Apabila kita ada masyarakat perlu kepada pertolongan, siapa yang nak tolong? Ada waris hidup negeri lain, daerah lain, kapal lain, nak mai tolong. Jiran ni lah dulu habis-habis bisa tolong. Kalau ambil berat, apabila berlaku kematian, keluarga tak tahu bila lagi nak mari. Jiran tolong, siapa keluarga nak semayang lola lepas siapa. Adik-beradik nak bayarnya. Besar bak jiran ni. Amat bicara, amat ingat lama mana dah satu hadis ringkas yang baca itu, kata Nabi SAW, al-jaru qabla dari. Pilihlah jiran sebelum kamu bina rumah, beli rumah, sewa rumah. Nak beli rumah, nak sewa, nak bina, kena kenali persekitaran jiran-jiran kita dulu. Pasal apa? Jiran ni penting. Jiran ni ibarat kata macam acuan lah. Kita nak berada, nak jadi berada tu pula. Acuan berada tu mesti kena bekasnya pula. Acuan tu kalau nak berada tu panjang, bekas yang panjang. Nak jadi jenis wasata, habah serta. Pasal kesan besar jiran ni. Kalau kita pilih jiran yang bagus, ahli masjid, orang soleh, kita hak malas sikit jadi terkesan pas kita. Kalau jiran tu hak malas tengok tak berapa, biasa gak perumahan tu adalah surau tapi tak hidup. Kering, tak ada orang imarah pun. Maka ini memberi kesan kepada kita, semangat kita tu jadi kurang untuk sama-sama mengimarah. Apatah sekitar itu yang terlibat dengan gejala-gejala. Dah macam-macam lah, mabuk, pegoda lah, gapo tak gapo ke, kesan kepada anak-anak kita. Lepas tu jiran ni penting. Jiran ni 40 buah rumah depan, belakang, kiri kanan. Luar taklukan kejiranan ni. Penting jiran ni. Nah, bahkan kalau kita ni berjiran dengan seorang, rumah dia tu kalau nak masuk lalu ke tanah kita. Kalau tidak tak boleh masuk rumah dia. Kita ni jangan kita jual tanah pada orang lain, kecuali kena dijumpa dengan orang yang guna tanah kita nak masuk rumah dia tadi. Apa tahlah ni kerajaan telah buat jalan lah dah. Okeylah. Kalau tidak, maknanya dia ada hak. Boleh runi semula supaya dia minta batal. Pasal dia ni kalau kamu beli, dia betul jual palung, tapi saat lalu kat mana? Ada hak.
Pergi bicara hari ini untuk dibatalkan pembelian tadi. Sebab tu jiran dia besar. Baik. Apa disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakul jari idza marida uttahu wa in mata syayya'tahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in a'wara satartahu wa in asabahu khairun hayyatahu hannatahu wa in asabatu musibatun azaitahu wa la tarfa binaka fawqa banatihi fatasudda alaihi rih wa la tuzihi birihi qidarika illa an ta'rifa lahu minha. Rawah At-Tabrani. 7 hak kejiranan ni. Hak kejiranan ada 7. Anda kena ingatlah. Kalau kita tinggal berjiran, dah suka berjiran ni. Apa-apa kalau jiran tu orang-orang yang bagus belaka, alhamdulillah. Yang jadi Cina ni dia tak carum aku. Nah, tengok kapal Cina lagu mana? Dinding yang dia buat, dinding dengan zinc, tinggi tak nampak mu aku. Dan sepa duduk dalam tong. Tinggi dia ni depan, dia ni belakang. Tu cara tak pek apa panggil. Dan kita Islam, dia kena faham bab kejiranan. Tak boleh kita nak menyakiti hati jiran, tak boleh. Dan tak boleh kita nak mencari perkataan perbuatan sehingga menyakiti hati dia. Tak boleh niat buruk untuk dia. Kalau nak kelahi, kita yang kelahi dengan dia. Jadi hak kejiranan ni ada 7. Yang pertamanya, apabila jiran kita sakit, ziarahkanlah. Apabila didapati jiran kita sakit, kita pergi ziarahlah. Ziarah apa ustaz? Saya sakit bulan-bulan tak je tengok. Rumah saya, anak saya sakit bulan-bulan tak je tanya khabar. Jangan. Hak tu orang panggil nak balas biasa dia panggil. Untuk duit kahwin berapa pa? 7 kita 7 hetek. Dia ni kita ni hetek, cekak dia mari ni tak 7 8. Tu nak nikah kahwin. Tapi bak jiran tak boleh. Kita ziarah dia bukan nak balas dak, bukan kerana ziarah kita, bukan kerana ziarah keluarga kita. Kita ziarah dia kerana agama suruh. Tak di kerana agama, jangan kerana orang, kerana makna kerana kedudukan menjadi labuk. Labuk tu bukan agama, tak boleh pala gapo tu. Satu sakit ziarahlah. Nabi SAW ketika dia sudah semaya, ada ketika dia paling yang belakang, tanya para sahabat dia, ada ke tidak di antara kamu yang sakit? Beritahulah pada saya nak ziarah dia. Siapa kau tak tahu Nabi dia paling belakang tengok. Baiknya sahabat-sahabat tak ada, tapi beramai sahabat. Ada dari antara kamu yang sakit? Beritahulah kena ziarah dia. Ambil beratnya Nabi SAW. Dan satu ketika Nabi, biasanya Nabi ni apabila keluar daripada rumah, jalan-jalan itu adalah batu, ada kayu, ada benda tajam, kaca-kaca, temika-temika. Tapi saya dua ni tak ada. Tak ada temika. Biasa hari-hari ada. Nabi tahu siapa yang letak. Yang letak tu Yahudi. Yahudi yang tua, ia nak menggagalkan Nabi membawa Islam, menyapa Islam, dia letak benda-benda bahaya. Ya, apabila kena Nabi tak dapat nak menyapa Islam, dia nak lagu tu. Tapi Nabi dapat Islam, tak ada. Nabi tanya, rupa-rupa dia sakit, Nabi pergi ziarah rumah dia. Tambah pergi tangi pula. Dah, pergi ziarah dia, kejut tu rumah Yahudi tadi. Ada kamu Muhammad? Ya. Bagus Muhammad. Orang yang awal ziarah aku kamu lah. Tak ada lagi orang ziarah aku yang awal pada kamu, tak ada. Pada kamu ni aku musuh seumur kamu.
Aku khianat semua jalan-jalan aku, letak benda tajam-tajam tu dia kata. Tapi maknanya mu ni tak ambil kisah dengan perbuatan aku. Tak maknanya mu tak ambil kisah, mu menziarah aku ya Muhammad. Dia puji Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad ni dia baik dengan orang, berkerana orang. Maknanya tak lama tu kafir tak di Yahudi tu masuk Islam betul. Masuk Islam dia. Pak Islam ni dia kena tunjuk dengan budi parkati baru Islam. Pasal tu kalau kafir nak masuk Islam, tengok pada orang Islam lebih teruk lagi ni. Tengok pada asal usul macam mana budi parkati Islam, akhlak Nabi Muhammad SAW. Mana sakit ziarahkanlah. Yang kedua, wa iza mata syai'atahu, apabila mati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'atahu, iringkan jenazah dia. Ini asa tak semua orang mati nak pergi ke kubur, kita iringkan jenazah. Atau panggil ambil beratlah, usung jenazah ko. Dan kalau boleh ambil berat hak kematian tu. Kalau boleh maknanya iringkan jenazah sampai kubur, kalau boleh hak ni. Dulu hari tu kita bincang hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang menziarahi orang mati, dia tidak balik kecuali lepas daripada semaya jenazah, maka dia mendapat satu qirat. Apa itu satu qirat ya Rasulullah? Satu qiratnya pahala sama besar bukit Uhud. Besar pahala orang semaya jenazah. Dan barang siapa yang ziarah kematian, dia tak balik kecuali lepas daripada semaya jenazah, dan dia iring ke jenazah sehingga dikebumikan jenazah, maka dia dapat 2 qirat, besar pahala sama besar 2 kali bukit Uhud. Bukit Uhud ni 9 kilometer panjang dia. Bukit Uhud. Oh hebat. Pahala ni kita nak iring lagu mana? Mayat dekat kubur pun kereta belakang sem. Nak hambak tengok pun tak ada. Learning ni hebat orang mati learning ni. Perkhidmatan. Siapakah hamba Allah yang sponsor kereta dia bunyi? Kelantan ni berapa buah dia ada. Kalau mati, maknanya guna bayar driver, bayar upah driver saja. Minyak tu dia sapuk belakang, kain kapal pun dia sapuk belakang, dan ada hamba Allah. Mana pengusaha di Kelantan pun ada, dan keluar negeri pun atas jenazah pun ada. Pasal tu rasa kita ni, rasa ni hamba tahu lagi, rasa tupak saja mengingat Alphard 2 buah. 2 buah Alphard orang bagi untuk urus jenazah. Ambil jenazah, mandikan jenazah, ke kubur bagi jenazah. Alphard 2 buah. Istimah sebuah menjemput. Dia urus jenazah. Ni free. Oh hebat. Apa pakai kapal dia bagi. Kalau hak dulu sekali kat inilah masjid Beijing. Dia agak panjang. Atau istimah. Ni Alphard. Bisa dah. Lagi naik kapal terbang kau jet tahu buat kita ni. Sampai hak tu dah alhamdulillah kesedaran hamba Allah bagi tadi. Maknanya orang ziarah sakit, iringkanlah jenazah. Kata iring pun pergi rumah, ambil berat sikit pak jenazah tadi. Kita ni takut nak mendekati jenazah mayat. Pak kita tak mati. 2. Yang ketiga, wa in istaqradaka aqradtahu, jika dia nak berhutang dengan kamu. Ni dah sejuk, panas sejuk kena nak betul. Dah sejuk, nak betul panas sejuk lalu rasa. Pasal bab hutang ni, hutang tidak kenal siapa. Tak kenal siapa. Orang berhutang ni, orang betul-betul yang boleh dipercayai. Apabila dia berhutang, dia dah bayar, ni letak dalam 20% saja. 80 tu kelauk belaka. Tipu belaka. Sepatutnya kalau kita janji 1/4, kalau kita mampu dah janji siapa berlepak.
Berlepak tu tarikh yang akhir tak. Ada awal-awal lah. Kita ambil satu pada satu, janji sampai satu berlepak, tapi kita ada dah 20/3 gatal. Lagu mana tu dia? Allah hatta dah awak dia baguslah. Semula mula pula. Mula mudah pula. Semula 2 mula mudah pula. Ninggal sekali kat bulan 1 tahun ni tarpai tak bayar lagi. Nak pergi semula tu kejap apa baji lah. Payah nak buih lah. Payah dah. Tu. Payahlah nak bayar hutang dia. Payah. Masya-Allah. Sikit je sikit, banyak banyak. Dia boleh pergi stoko nak bayar tak ada lah stoko ni. Hak besar berarti ada saringit air saya berarti. Syaitan masuk capur lah dah. Sebab tu orang yang mampu bayar hutang dia tak bayar. Zalim kata Nabi, matalul ghani zulmun zalim. Dia mampu tapi tak bayar. Tapi kalau siapa yang hutang orang, dia tak tenang hati kalau tak bayar. Dan bahkan dia rasa payah pula speed hidup dia. Payah dapat rezeki kalau dia hutang kalau tak bayar. InsyaAllah orang ni orang bagus. Dan kita ni kalau tak perlu tak suruh hutang lah. Kecuali terdesak. Desak. Betul lah orang hutang ni pahala besar. Kita hutang dia. Tapi kita ni berhutang tak digalak, memberi hutang tu digalakkan. Pasal berhutang ni terdesak, tak desak tak berhutang. Dia hutang, maknanya kamu berilah hutang pada dia tadi. Kalau kita rasa tak berapa nak yakin, bukan syak, pindahlah kepada gadai. Letak bagi dia kita. Letak bagi dia kita, ikutlah apa benda. Hutang tak mengenai siapa. Tak bayar banyak, Masya Allah. Ramai orang tak bayar. Bukan orang susah. Bukan susah. Orang kaya pun berana tak bayar hutang. Cara kaya. Macam-macam lah. Tu yang hutang yang nak beritahu risiko. Risiko diingat tak dah. Yang kedua pula, dia kena keluar zakat. Tu yang hutang tu. B hutang A. Mana B tak bayar. Tapi duit yang B hutang A tu cukup nisab, A kena bayar hutang. Zakat hutang, zakat kena bayar. Hutang tak bayar. Dikira kat kita juga wala perut tangan B. Pas nak bayar bila? Bayar tu beri pilih, ambil duit lain dulu boleh, atau tunggu nanti dia bayar. Kalau 10 tahun tak ada banyak lah kita ni. 10 tahun tu kalau kata 10,000 setiap tahun 10 tahun, jadi 10 tahun 10,000, 1,000 tak ada. Tu dah. Baik. Susah juga kita orang yang berhutang kat orang pun susah juga. Susah juga kita pasal tak lari daripada zakat juga. Susahlah dah. 3. Empatnya wa in a'wara satartau. Jika berlaku aib, jika berlaku perkara yang mengaibkan, jiran kita buat benda yang mengaibkan, satar tahu, hendaklah kamu sembunyikan aib dia tadi. Kita doakan wala aiban illa satartah, dan jangan ada aib pada diri aku kecuali kamu sembunyikan Allah. Dia orang Islam ni kalau ada aib, jangan kita tunjuk aib kita ke orang. Walaupun kita orang maksiat, jangan kita heboh ke orang. Walaupun kita insaf, ni dulu kita tak bagus mana, dulu kat saya mudah-mudah Allah buat tu buat nilai saya tak boleh lagi tu salah. Senyap sudah kita tak taubat sudah. Tak sedar ayatlah aib keburukan, tak sedar heboh ke orang. Maka kita taubat kepada Allah SWT. Jika ada keaiban pada jiran kita, kita sembunyikan. Kalau boleh, biar kita sama-sama boleh tegur menegur, mengaku. Ada benda-benda yang mengaibkan, sembunyikanlah. Jangan kita memalukan dia. Jangan kita mengheboh. Itu 4. Yang kelimanya, apabila jiran kita tu terkena, apabila jiran kita tu mendapat kejayaan, wa in asabahu khairun, hanak tahu,
Jika jiran kamu tu mendapat kejayaan, anak dia jaya, dia pun jaya, naik pangkat ke, dapat harta ke apa, anak dia jaya kamu, ucapkanlah tahniah. Tahniahlah di atas kejayaan kamu atau anak kamu. Anak tahniah. Jaya jiran kita tu deki lah perut ni. Berasak dari perut ni, tak senang hati. Itu pengen hasad deki. Apa benda kita ni dah? Ni dia jadi penuh rana habis ni. Nampak jiran kita berjaya, tak senang hati lah. Apa hasad? Makna kita tidak senang kejayaan orang. Kita tidak senang dengan kejayaan orang dan kita cari jalan untuk gagal. Orang itu gagal balik. Dah gapo kita. Ucap tahniah lah di atas kejayaan. Nah, dia jadi nampak mesra, dia manis mulu. Dah segala-galanya. Baru rasa, jiran rasa mana? Rasa alhamdulillah. Masih rasa juga, maknanya terhibur juga hati. Terhibur hati dengan ada ucapan tahniah tadi. Dah berjaya dah sekali, ucapan tahniah tu memberi rangsa untuk rasa lebih gembira lagi. Itu sikap kita. Bukan kata nak menghilang, nak merosakkan orang tak kita. Tu maknanya kita ucap tahniah di atas kejayaan. Cucinya hati dah. Yang seterusnya lagi ialah Pak Limone. Ia keenamnya, apabila jiran kamu tu terkena musibah, kematian, COVID, sakit ke apa. Hari ni nak kena 70. Kemarin dulu okey dah, kemarin 52, ini 70. Kemarin itu 1005, hari ni 1005 kat 70, kat 1070. Tak tahu mana ni. Tahu mana. Sebut dah, mana pandanglah positif kepada COVID. Jangan negatif saja. Positif kena ada. Mengapa dia bercakap. Makna kalau dia kena musibah, azzaitahu, hendaklah kamu ucap takziah. Ucapkan supaya bersabarlah. Kematian sabarlah, sakit sabarlah. Pasal kita ni, sebab tu apabila kita dengar musibah, sebutlah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Naknya biar hati tu sedar, baca saja inna lillah. Nak ingat inna ilaihi rajiun, kena ingat semua ni milik Allah. Kita pun milik Allah, kita kepada Allah kita kembalikan. Besar masalah. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, jangan kamu bina rumah kamu atas daripada binaan rumahnya. Maknanya jangan kita tinggi rumah kita fatasudda alaihi, sehingga angin tak dapat nak masuk. Udara habis kita likung tinggi habis rumah kita. Angin tak masuk langsung rumah dia. Jangan gitu lagi tu. Kalau tinggi biar ada ruang angin masuk. Sebab tu dengan jarak kajian awak tu sempadan macam ada 10 kaki jadi 20 kaki. Sepadan tu depan 20 kaki. Boleh ada hal tu buat tu. Kalau awak rapat belakang, lagu mana? Angin tak dapat nak masuk. Tak boleh. Tak boleh. Angin tak masuk, tak boleh. Pasal ini menyakiti hati jiran. Lagi yang ke-8-nya, jangan kamu menyakiti hati jiran kamu dengan bauan periuk kamu. Jangan kamu masuk sehingga bau periuk kamu tu menyakiti jiran kamu. Tak makan nasi Ustaz. Nasi boleh makan, tak apa nak tak bau. Tak boleh minum rasa. Tak boleh. Parut lah. Tak makan sup atau minyak bawang. Tak. Tom yam. Tak boleh lah. Nak warna kita ni, mari sup. Hari ni tom yam. Kari pula. Jiran sebelah, anak dia hidung. Sup ini nama tu. Tom yam. Kari pula. Kita makan nasi ikan kukuh kata. Siap kanak tak? Kanak jiran-jiran tu. Mana jangan kamu menyakiti hati jiran kamu dengan bau periuk kamu, kecuali kita nak makan juga, kecuali kamu cedokkan, bagikan sebahagian daripadanya.
Dah, biar ada peruntukan selalu. Kita buat lebih lalu, Allah kau kejiran kita. Dah, kita asyuk ayat, kaki-kaki kau, tekuk-tekuk kau. Balah pula. Allah lah. Tapi percaya dia kita Allah. Orang pun Allah kita. Orang pun Allah kita. Hamba kata, sebenarnya kalau faham-faham molek kita, dia mahu apa ini? Kau nak asyuk ayat. Ada apa nama? Saya nak tumi. Ada apa nama? Goreng. Ginilah, kita passing. Pakai Allah makut seorang. Jimat lagi belanja, sikat lagi masuk. Kalau kita faham ada satu dah, oh bagi lagi bagus. Maknanya jangan menyakiti, jangan tok Allah langsung, Allah lah kita. Maknanya lapan perkara. Pertama sekali sakit ziarah, kedua mati iringkan jenazah, tiga nak berhutang beri hutang, empat apabila berlaku aib perkara yang memalukan kamu sembunyikan, yang kelimanya jika didapat kejayaan ucap tahniah, yang kenanya jika dikena musibah kamu ucap takziah sebab bersabar, yang ketujuhnya jangan kamu bina tinggi bangunan rumah kamu sehingga tidak ada ruang angin masuk. Yang ke-8-nya, jangan kamu menyakiti jiran kamu dengan bangun periuk masukkan kamu kecuali kamu beri sebahagian daripada kepada jiran kamu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ada soalan? Dah. Tak siap dah. Tak ada masalah apa, tak ada. Kau dikatakan wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.